billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adhilla aw udal aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam aw ajala aw yujhala alai wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Insya-Allah malam ni seperti mana yang maklum, kita akan mudzakarah kitab ni lah, An-Nubdhah fima yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu, karangan Al-Allamah Abdul Rahman Al-Mashhur. Al-Allamah Abdul Rahman Al-Mashhur ni mungkin orang tak kenal kan, tapi kalau disebut kitab Bughyatul Mustarsyidin, tahu kan? Biasanya orang mengaji fiqh ni tahulah Bughyatul Mustarsyidin. Inilah pengarang dia, pengarang yang sama. Bughyatul Mustarsyidin tu kitab himpunan fatwa-fatwa, dihimpunkan fatwa-fatwa ulama dalam kitab tu. Ni karangan Abdul Rahman Al-Mashhur. Ni kitab dia lah. Kitab ni pengarang yang sama. Abdul Rahman Al-Mashhur dialah yang yang himpunkan fatwa-fatwa dan dinamakan kitab dia Bughyatul Mustarsyidin. Dan ni kitab fiqh dan boleh dikatakan sebagai kitab pemula lah. Tu boleh tengok nanti dalam kitab ni yang mana dia terus kepada babul wudu. Dia tak bincang dah bab air ke apa kan, dia tak bincang dah. Tu pada bab wudu. Lepas tu bab solat pun dia akan bahaskan syarat. Lepas tu rukun solat, ab'ad, hayat, kemudian sunat solat jemaah, solat jenazah. Lepas tu terus masuk bab zakat, bab puasa. Bab haji pun tak ada. Memang ringkas lah. Jadi kita pilih kitab ni sebab anda tengok tentatif tu, Muhammad Sayyidina Muhammad, tentatif tu tengok agak ada 4 je. Jadi kalau anda baca kitab lain, anda takut tak ada habis. Jadi anda tengok kitab ni antara kitab yang ringkas. Cuma anda lupa nak bawa sanad dia lah. Sebab itu PKPB tu. Dia kelang kabut. Kelang kabut keluar daripada Selangor. Jadi terlupa. Tu lain kali lah nanti kalau anda bagi kat hantar ke, nak tulis balik ke. Sanad ni anda baca dengan rancangan Syekh Muhammad. Waktu Syekh Muhammad datang Sudan dulu, dia balik, lepas tu dia datang buat daurah. Dia baca kitab ni lah. Sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita sama-sama muzakarah. Jadi kalau ada salah tegak lah. InsyaAllah. Jadi sebelum Sayyidina Muhammad, sebelum kita mulalah, maknanya nak sebut mukadimah sikit. Maknanya ada macam petua lah, boleh katakan petua. Maknanya 5 perkara kita kalau nak, yang perlu dibuat kalau kita nak kita punya pengajian tu ataupun kita punya dars dia ada hasil. Kita punya dars tu ada muntij, dia menatijahkan hasil. Jadi ada 5 perkara lah yang perlu dibuat. Yang pertama, at-tahdhir. Yang pertama sekali at-tahdhir. Tahdhir ni apa? Tahdhir ni maknanya kita baca dulu sebelum dars. Yani at-tahdhir qabla dars. Kita baca dulu apa yang akan dibaca oleh guru. Maknanya kita agak-agak maknanya guru kita ni hari ni kita agak dia akan baca, contohnya bab hari ni dia akan baca bab air. Jadi kita pun baca bab air sekali lalu, ataupun kita bacalah banyak kali dan kita cuba fahamkan apa yang kita mampu faham. Dan apa yang tak faham kita tanda. Kita bulatkan. Dan apa yang kita tak faham nanti tu, apa yang kita tak faham tu boleh jadi nanti dalam pengajian kita akan faham dengan syarahan guru. Tapi kalau tak faham juga, maka apa yang kita tanda tu itulah yang akan menjadi soalan kita lah
yang akan menjadi soalan yang kita akan ajukan kepada guru. Itu yang pertama, at-tahdhir qabla ad-dars. Yang kedua, hudurud dars. Maknanya dia hadir pengajian. Dia dah tahdhir tadi, kemudian dia pun dalam keadaan dia dah bersedia menerima apa yang guru akan syarahkan. Dia pun dah baca dulu dah. Dia dah ada dah. Cuma nanti guru akan tambah kan, berkaitan surah-surah, furuk-furuk daripada matan yang dia baca. Jadi di situlah dia hudurud dars, dan di situ dia akan dapat. Dan iskal-iskal dia yang ada boleh jadi hilang waktu pengajian. Dan kalau ada iskal, maka dia akan tanyakan kepada guru. Baik. Yang ketiga, selepas hudurud dars, al-mudzakarah ba'da dars. Ini mudzakarah selepas pengajian. Apa yang kita mengaji dah tadi, maka ni pentinglah sahabat-sahabat yang sama-sama mengaji. Sahabat-sahabat yang sama-sama mengaji, jadi kita buat halaqah, jadi kita bincangkan balik apa yang dah mengaji tadi. Tapi muzakarah ba'da dars ni dia tak samalah dengan tahdhir tadi. Tahdhir yang pertama tadi maknanya kita mungkin baca banyak benda yang kita tak faham, jadi kita tak tadqiqkan dalam kita punya bacaan tu. Tapi bila muzakarah ba'da dars, waktu ni kita akan tadqiqkan. Kita tengok satu-satu ibarat dan sebagainya lah, dia punya ta'rif antara yang penting lah, dan kenapa disebut macam ni. Lepas tu mungkin bila kita tengok i'tirad, kritikan terhadap takrif tu, benda ni kita akan tadqiqkan lagi dalam muzakarah tu. Lepas muzakarah ba'da dars, yang keempat kitabatu ma fuhima minad dars. Itu kita tulis balik apa yang difahami daripada pengajian. Itu pentinglah, ini nak melatih kita menulis. Lagi satu, dia dapat susun maklumat. Dia dapat susun maklumat pengajian yang kita dah mengaji tadi, kita dapat susun balik. Dan dia akan membantu kita lah nanti. Bila orang tanya, kita dapat bagi maklumat tu dalam keadaan tersusun. Sebab kadang-kadang orang tu dia faham. Contoh bab wuduk dia faham, tapi dalam syarah tunggang terbalik. Sebab dia tak tersusun. Dia faham lah, tapi dia nak memahamkan orang, dia tak mampu. Jadi dia tulis balik, dia susun balik maklumat. Dan yang kelima, syarhud dars. Dia syarah balik apa yang dia mengaji tadi, apa yang dia faham ataupun apa yang dia tulis. Yang ditulis tu dia akan buat khulasah daripada apa yang dia dah mengaji tu. Lepas tu last sekali dia akan syarah balik. Di sini dia perlu cari kawan. Cari jumpa siapa-siapa, sembang aja. Buka takrif ke, lepas tu dia buka matan ke, dia syarah. Kawan tu tak mau dengar pun biar pergi kat dia. Yang penting kita dapat syarah. Kalau tak ada kawan, ada isteri ke, syarah kat isteri, paksa bini kan. Ataupun tak boleh juga, buatlah macam pondok-pondok buat, maknanya letak barang-barang ke apa ni, tin-tin ke, ini dia syarah. Syarah kat jin lah kata. Ataupun syarah lah dekat dinding, syarah pada jidar. Al-jidaru sadiqu liman la sadiqalah. Dia boleh jadi kawan bagi orang tak ada kawan. Jadi syarah kat dinding, dan itu pun akan membantu juga mengajak kita untuk syarah. Sebab dia tak samalah kita cakap seorang-seorang ni dengan kita cakap depan orang ramai, dia tak sama. Kadang-kadang sebelum depan orang ramai ni macam-macam nak cakap, sampai depan orang hilang kan. Dia gemuruh, gementar, benda-benda tu boleh menyebabkan benda-benda tu hilang. Jadi dia nak biasakan bercakap. Baik. Itu 5 perkara kalau boleh buat, cantik sangatlah. InsyaAllah, maknanya apa yang kita mengaji itu ada hasil. Ada hasil ya, InsyaAllah. Baik. Jadi sebelum kita masuk lagi dalam kitab, jadi kitab ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kebiasaannya kitab dia ada yang menulis kitab, dia letakkan bab tauhid di depan, lepas tu bab fiqh di tengah, dan diakhiri dengan bab kitab tasawuf. 3. Selarilah dengan hadis Nabi SAW, yang mana Jibril datang kepada Nabi SAW, tanya apa itu iman, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, dan akhbirni anil ihsan. Ada 3 kan. Jadi di awal tu tauhid,
Yang kedua tu fiqh dan yang ketiga tasawuf. Dan sebahagian ulama dia hanya khususkan bab fiqh. Dia khususkan bab fiqh sebab kitab tauhid dah jadi satu kitab mustaqil. Satu kitab yang terasing, dah dibahaskan pada satu kitab yang terasing, maka tak perlu lagi dimasukkan dalam kitab fiqh. Cukuplah ada satu kitab yang terasing, biar dibicarakan di sana. Jadi kitab fiqh. Kan? Dan ada kitab dia sebut bab tauhid di depan sedikit, lepas tu bab fiqh. Apa tasawuf tak ada. Macam kitab ni lah. Macam kitab ni, kitab Safinah. Tengoklah depan tu ada sikit bab tauhid, lepas tu masuk bab fiqh. Ni pun sama juga. Ada sikit. Cuma kita tak baca lah. Tak baca. Yang ni akan lalu je. Bab tauhid kat depan tu kita nak fokus kepada fiqh. Takut tak sempat. Dan kitab yang kumpulkan tiga-tiga antaranya macam Matan Zubat. Matan Zubat awal-awal tu dia sebut sikit Usuluddin dengan usul fiqh kat depan. Lepas tu tasawuf, fiqh, dan di akhir sekali tasawuf. Antaranya Arisalatul Jami'ah pun sama juga. Tauhid, lepas tu fiqh, lepas tu tasawuf. Dikumpulkan tiga-tiga sekali. Kebanyakannya fiqh sajalah. Dan fiqh saja pula pun ada yang himpunkan ke empat-empat rubuk. Masing-masing faham kan? Maknanya kita ada ibadat, kita ada muamalat, munakahat dan juga jinayat. Jadi ada kitab yang himpunkan ke empat-empat ni. Dalam kitab tu ada bicarakan bab ibadat, bab muamalat, munakahat dan juga jinayat. Macam Matan Zubat pun macam tu. Matan Tahrir ke Minhajul Talibin ataupun tak apa lagi. Matan Abi Syuja'. Ada yang hanya kumpulkan bab ibadat sahaja. Ini contohnya kitab ni lah. Kitab ni bab ibadat aja, fiqh. Kitab ini pun tak habis. Maknanya kitab kitab haji tak ada. Bab haji tak sebut. Lepas tu Safinatun Najah. Safinatun Najah pun sama juga. Sampai bab zakat juga. Lepas tu Syekh Nawawi yang tambah bab puasa tu dan dia syarah. Lepas tu ada orang tambah bab bab haji. Dia pun sama juga sampai bab zakat. Maknanya ada yang khususkan bab ibadat saja. Ada yang khususkan bab munakahat saja. Dan ada yang khususkan bab muamalat saja. Macam itulah. Tu nak kata cara penulisan kitab. Dan kitab yang ada kat depan ni Muhammad Sayyidina Ahmad, bab tauhid sikit, kemudian bab fiqh. Baik. Jadi kata musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadir rasyad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad al-mursali ila kafatil ibad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi. Wa ba'du fa hadhihi hadiyatun likulli man wuffiqa laha fima yajibu 'alal insani ta'allumuhu wa ta'limuhu. Arkanul Islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa saumu Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi kalau kita tengok dalam bab fiqh, perbicaraan yang pertama sekali apa dia? Bab fiqh. Dia akan bicarakan bab solat. Bab solat, bab zakat, bab puasa, lepas tu haji. Seperti mana susunan dalam hadis ni. Dalam hadis ni sebut wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Aksaru riwayatnya macam ni. Ada riwayat haji dulu, lepas tu puasa akhir. Ni sebut haji dulu baru sebut puasa. Jadi susunan dalam kitab fiqh tu macam ni lah. Maknanya solat, puasa, solat, zakat, puasa, haji. Disebut ini maknanya ni dalam bab ibadat. Cuma ulama memulakan dengan kitabut taharah.
Sebab kitabut taharah, sebab taharah ni dia kunci bagi solat. Nabi kata at-tuhuru miftahus solah. Jadi bersuci itu merupakan kunci bagi solat. Jadi dimulakan dengan kitabut taharah. Betul, kalau kita tengok pun dalam Fathul Mu'in kan terus kitabus solah. Tapi sebelum sampai pembicaraan solat, dia akan bahaskan dululah bab-bab berkaitan dengan taharah. Baik, wa arkanul imani sittatun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Arkanul ihsani an ta'budallaha ka'annaka tarahu, silap tu, ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Arkanuddin salasatun al-islamu wal imanu wal ihsan. Ingat bila kita sebut agama, ad-din, maka bawah dia ada 3. Disebut din, bawah dia ada Islam, iman dan juga ihsan. Iman, Islam dan juga ihsan. Jadi semua ni termasuk dalam kata agama. Seperti mana yang Nabi sebut dalam hadis Jibril. Jibril datang jumpa Nabi SAW, menyerupai seorang lelaki. Dia tanya Nabi, akhbirni anil Islam. Lepas tu dia tanya Nabi, akhbirni anil iman. Dan dia tanya Nabi, akhbirni anil ihsan. Di akhir hadis Nabi tanya kan, dia kata atadruna manis sa'il, kamu tahu tak siapa yang bertanya, siapa yang bertanya? Lepas tu sahabat kata Allah wa rasuluhu a'lam. Tu Nabi kata fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Jibril dia datang kepada kamu mengajarkan agama kamu. Jadi semua yang disebut dalam hadis tu semua tu minaddin. Cuma Habib Abu Bakar Masyhur dia masukkan dalam kitab dia Alamatus Sa'ah tu. Itu pun minaddin. 4 lah. Sebab dalam hadis tu Nabi Malaikat Jibril tanya pasal hari kiamat kan. Lepas tu Nabi bagi tahu alamat dia, asyratus saah. Dan dalam Islam ni lah yang kemudian dibaginya istilah fiqh. Iman, tauhid, ihsan, tasawuf. Tak mau nama tasawuf, tak apalah, ilmu akhlak ke, bagilah nama lain pun mafi muskilah. Okey. Dan dalam Islam ni lah kita akan bahaskan ibadat, muamalat, munakahat dan jinayat. Dalam tauhid kita akan bahaskan uluhiyat, lepas tu nabawiyat dan juga sam'iyat. 3 tu. Ni dia punya pecahan-pecahan tu lah bagi kita nampak agama, apa tu pecahan dia dan pecahan-pecahan dia lagi. Kemudian usulun fil aqidah. Wa na'taqidu anna Allah Ta'ala mawjudun wa annahu wahidun la syarikalah fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi. Dan kita beriktikad bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ada, dan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu esa, tidak ada sekutu baginya pada zatnya, pada tak ada waw lah, fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi. Allah Ta'ala tu esa pada zat, sifat dan perbuatan. Kalau kita mengaji sifat 20, maka dibahaskan dalam bab sifat wahdaniyah. Yang pada sifat wahdaniyah tu kita akan nafikan, dengan sifat wahdaniyah tu kita akan nafikan kumum yang 6 ataupun kumum yang 5. Yang ni kam muttasil pada zat dan kam munfasil pada zat. Kam muttasil pada sifat, kam munfasil pada sifat. Kam muttasil pada af'al dan kam munfasil pada af'al. Kita nafikan ke 6 kam ni. Itu pada pembicaraan sifat wahdaniyah. Ni yang wajib tahu. Ni sikit ya dia bagi. Memang untuk pemula betul lah. Sebelum kita seterusnya naik ke Safinatun Najah ke, lepas tu Mukhtasar Latif, Mukhtasar Kabir, ikutlah perjalanan tak sama. Kalau Mesir dia guna matan Abi Syuja' terus kan. Ini Yaman. Wa na'taqidu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al-Hashimi al-Qurashi wulida bi Makkah wa bu'itha biha wa hajara ila al-Madinati wa dufina biha.
Dan kita beriktikad bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Hashimi Al-Qurashi dilahirkan di Mekah. Dan diutuskan, dia dilantik jadi nabi, jadi rasul di Mekah, dan dia berhijrah ke Madinah dan dikebumikan di Madinah. Wafat di Madinah dan dikebumikan di Madinah. Jadi sempena bulan Maulid ni ambil peluang untuk baca kitab-kitab sirah. Kita nak kenal Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu ahsanun nasi khuluqan wa khalqa wa anna abahu Abdullah bin Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdul Manaf wa ummuhu Aminatu ibn Wahb az-Zuhriyah. Dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam seelok-elok manusia dari segi khuluq, dari segi budi pekerti dia, dan juga fizikal dia, maknanya sifat batiniah dia dan juga zahiriah dia, dialah yang terbaik. Dan ayah dia Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, dan ibu dia Aminah ibn Wahab bintu Wahbin. Silap tu, Aminah bintu Wahbin az-Zuhriyah. Tu ada taklik sikit tu boleh bacalah. Tak ada masa kan nak tulis yang lain-lain sekali. Ana ada dia punya kitab kecil tu, tapi cari-cari tak jumpa. Cari PDF tak jumpa, dia nak tulis lain lah. Lepas tu dah tulis sikit pun jumpa pula. Jumpa tapi tak berapa cantik lah. Jadi dia nak teruskan lah, tulis sampai habis. Yang ada PDF syarah Dr. Labib dia ada syarah. Itu ada PDF, semua tu 70 muka lah, jadi panjang pula lagi. Okey, habis bab akidah. Dia terus masuk furudul wudu. Dia terus masuk pada furudul wudu. Kalau kita perasan, musannif rahimahullah, dia tak bicarakan dah wasailut taharah. Kena ingat dalam kitab taharah, perbicaraan dia memang berkisar wasailut taharah dengan maqasidut taharah. Wasailut taharah ada 4, maqasidut taharah ada 4. Semuanya berkisar, perbincangan tu pasal itulah, ke-88 ni. Wasailut taharah air, al-ma', at-turab, lepas tu ad-dabigh dengan hajaru al-istinja. Dan maqasidut taharah 4 juga. Wudu, mandi, tayamum dengan izalatun najasah. Ini maqasidut taharah. Apa dia maqasidut taharah, apa dia wasailut taharah? Jadi maqasidut taharah sesuatu yang kita tuju kepada dia untuk terhasilnya taharah. Jadi kita sekarang ni, contohnya anak sekarang dalam keadaan berhadas kecil. Jadi ada nak solat. Jadi untuk syarat solat taharah. Jadi macam mana nak hasilkan taharah? Maka anak akan berwudu. Jadi anak akan tuju kepada wudu. Baik, kalau anak berhadas besar, anak nak solat, syarat solat kena ada taharah, maka anak akan mandi. Nak mandi, nak wuduk kena ada air. Air tak ada, jadi anak akan ganti dengan tayamum. Tayamum pun sama juga, min maqasidit taharah. Dah bersih, dah mandi ataupun dah ambil wuduk, tapi pakaian anda ada najis. Jadi nak kena bersihkan najis. Sebab syarat solat antaranya at-taharah minal hadas wan najas. Kena bersihkan najis. Jadi keempat-empat ni kita akan tuju untuk hasilkan taharah.
Dan nak tuju, nak buat benda ni, keempat-empat ni berhajat kepada wasilah. Hanya kita nak wuduk, kita nak mandi, berhajat kepada air. Jadi air tu wasilatun min wasailit taharah. Air tak ada, kita akan guna turab. Turab pun sama juga, wasilatun min wasailit taharah. Nak tayamum pakai turab. Lepas tu ad-dabikh, tahu dabikh, samak tu, alat samak tu. Alat samak yang ni untuk kita bersihkan ataupun sucikan kulit yang jadi najis disebabkan mati. Kulit yang jadi najis disebabkan mati. Jadi bila nak sebut kulit yang jadi najis disebabkan mati, maka terkeluar kulit manusia. Sebab kulit manusia dia tak jadi najis sebab mati. Kulit manusia dia kekal suci walaupun dah mati. Dan terkeluar juga dengan kata kulit yang jadi najis dengan sebab mati, kulit anjing dan juga babi. Sebab kulit anjing dan babi dia memang sebelum dia mati pun najis dan selepas mati pun najis. Adapun kulit binatang-binatang yang tak boleh dimakan ataupun boleh dimakan tapi mati bukan dengan jalan sembelihan syarak, maka bila dia mati kulit jadi bangkai. Kulit tu jadi najis. Jadi kulit-kulit tu boleh kita sucikan dengan samak. Dan yang keempat, wasailut taharah, izalatun najasah. Hajarul istinja. Batu yang kita guna untuk istinja. Istinja ni bukan pakai batu lah. Istinja ni maknanya kita membersihkan najis yang keluar daripada kubur dubur sama ada dengan air ataupun batu. Dua-dua tu panggil istinja. Dua-dua tu dipanggil istinja. Jadi wasailut taharah ada 4, maqasidut taharah ada 4. Kitabut taharah dia berkisar tentang wasail dan juga maqasid. Yang lain daripada ni semua masuk dalam ni. Bab najasah ataupun bab haid nifas semua dia termasuk dalam, dia termasuk dalam 4 ni lah. Dan tengah dibincangkan dalam kitabut taharah wasallallahu alaihi wasallam awani, iaitu wasailul wasail. Wasilah bagi wasilah. Mai ada apa mai? Wasilah bagi wasilah. Wasilah bagi wasilah. Wasilah kita air tadi. Air, turab, lepas tu hajarul istinja dengan dabikh. Ni wasilah bagi wasilah untuk dapatkan wasilah. Ada 2. Wasilah bagi wasilah iaitu al-awani, bekas ataupun bejana. Sebab air kan mana mesti nak duduk dalam bekas. Jadi bekas tu wasilah bagi dapatkan wasilah. Itu disebut sebagai wasailul wasail. Dan satu lagi ijtihad. Satu lagi ijtihad. Contohnya air suci, ada air air suci dengan satu lagi air mutanajis. Asal air ada 2 bekas air, tapi satu bekas tu ada anjing jilat. Jadi kita tak tahu yang mana satu yang anjing jilat. Bekas A ke bekas B. Jadi kita ijtihad untuk dapatkan air untuk berwuduk. Maknanya ijtihad tu wasilah untuk dapatkan wasilah. Boleh faham kan? Untuk lah. Jadi musannif rahimahullah dia tak bahaskan apa ni wasail, dia terus kepada maqasid. Cuma nak sebut sikitlah berkenaan dengan apa ni wasailut taharah, wasilah satu jelah iaitu air. Sebab kita yang ni kita akan gunakan air, nanti bab turab kita akan sebut di bab tayamum. Jadi air terbahagi kepada 3. Air terbahagi kepada 3, air tahur, air tahir dan juga air najis. Sama juga turab pun macam tu. Turab terbagi pada turab yang tahur, tahir dan juga najis. Okey, sekarang ni perbincangan kita yang kita nak bincangkan sekarang ni air. Air kita bagi kepada 3, tahur, tahir dan juga najis. Apa dia air tahur? Air tahur, air yang suci lagi menyucikan. Air itu suci dan dia boleh menyucikan yang lain. Maknanya kita boleh gunakan dia untuk mengangkat hadas dan kita boleh gunakan dia untuk menghilangkan najis. Itu air tahur. Air tahir, air yang suci tapi tidak menyucikan.
Yani tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi. Dia suci tapi dia tidak menyucikan yang lain. Air syai, air kopi, kita boleh minum suci, tapi boleh tak kita nak mengangkat hadas? Boleh tak kita nak hilangkan najis dengan air kopi? Tak boleh. Ini air ni disebut sebagai air tahir. Satu lagi air najis. Air najis selain daripada air tahur dan juga air tahir. Kemudian air tahur, air suci lagi menyucikan tu, lah mak bagikan pula kepada dua. Yang makruh guna, yang tak makruh guna. Bagi dua. Yang makruh guna air musyammas. Dengan syarat-syarat dia lah. Imam Bajuri sebut ada 6 syarat. Air musyammas. Dan yang tak makruh guna, itu bukan air musyammas. Kemudian air yang tahir pun terbahagi kepada dua. Air musta'mal dan juga air mutaghayyir. Air mutaghayyir bimukhalitin, air mutaghayyir taghayyuran fahishan bimukhalid. Air tahir tu bagi dua, boleh buat dua ni lah. Maknanya bahagikan tadi air bagi pada 3, tahur, tahir dan juga najis. Tahur bagi 2, makruh isti'maluhu, ghairu makruh isti'maluhu. Lepas tu tahir pun bagi 2 juga. Tahir musta'mal fi izalati fi raf'i hadas wa izalati najas, iaitu air musta'mal yang telah digunakan pada mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Dan air yang mutaghayyir, ma'un mutaghayyir taghayyuran fahishan bi mukhalid. Yang tu penting qaid ni. Qaid ni penting sangat ngaji fiqh. Jadi kenapa ana sebut kalau ada papan boleh tulis, tapi tak ada papan putih. Air yang mutaghayyir taghayyuran fahishan bi mukhalid. Sebab air yang berubah, sama ada dia berubah dengan mukhalid ataupun dia berubah dengan mujawir. Ini yang tuan akan jumpa lah dalam kitab fiqh. Dia akan bincangkan air yang berubah, dia akan berubah dengan sesuatu yang disebut sebagai mukhalid ataupun dia berubah dengan sesuatu yang disebut sebagai mujawir. Apa dia mukhalid? Mukhalid ditakrifkan ma la yumkinu fasluhu. Sesuatu yang kita tak boleh ceraikan daripada air selepas dia masuk dalam air. Contoh air syai. Air kosong. Ni air kopi. Ada air kosong. Ana letak air kopi ni dalam air kosong. Sekarang ni lepas tu boleh tak nak ceraikan balik? Air kopi satu cawan, air kosong satu cawan. Tak boleh kan? Itu dinamakan sebagai mukhalid. Mujawir ma yumkinu fasluhu. Ma yumkinu fasluhu, iaitu sesuatu yang boleh kita ceraikan dia. Contoh disebut dalam kitab ud. Contoh ud, ada batu bekas air masak. Lepas tu ada ud dalam ni. Jadi ud yang masuk dalam tu kita boleh angkat tak? Ceraikan daripada air. Boleh. Itu dinamakan mujawir. Jadi perubahan disebabkan mujawir, sama ada sedikit ataupun banyak, la yadur. Walaupun perubahan tu banyak, walaupun taghayyur tu taghayyur fahish, boleh guna untuk buat taharah. Tapi perubahan dengan mukhalid ada tafsil. Perubahan dengan mukhalid kalau sedikit, la yadur. Kalau fahish, kalau banyak, yadur. Itu bagi mudarat. Maknanya tak boleh pakai dah. Banyak tak banyak, apa dhabit dia? Perubahan yang banyak, perubahan yang mengubah nama air. Air itu kita tak panggil dah air. Orang Arab, kalau air kosong dia sebut mak. Mak aja. Sebab tu disebut mak mutlak, sebab kita tak kaitkan dengan sesuatu. Tapi kalau nak sebut air yang lain, dia akan sebut air asir, syai. Dia akan kaitkan. Jadi kalau air tu mak dah berubah, kita tak sebut dah dia sebagai mak. Tak sebut dah air. Maka waktu tu perubahan yang banyak. Kalau babak dia ada bagi dia sebut, dah faham sikit, tiga sebutan. Dia kata air siapa ni? Air siapa ni? Itu yang pertama. Yang kedua, air siapa ni bau sabun. Itu yang kedua. Yang ketiga, air sabun siapa ni? Okay. Yang pertama dan yang kedua boleh guna untuk taharah. Yang ketiga tak boleh guna untuk taharah. Yang pertama ni air siapa ni? Yang ni air yang tak berubah langsung lah, kita masih panggil air lagi. Yang kedua, air siapa ni bau sabun. Maksudnya air tu masih lagi dipanggil air, tapi ada sedikit perubahan.
ada sedikit perubahan pada salah satu daripada sifat dia. Bau, warna dan rasa. Yang ketiga ni memang dia dah berubah dah. Dia tak dipanggil air dah. Air sabun siapa ni? Kita sebut macam tu. Jadi yang pertama dan yang kedua boleh dibuat untuk taharah. Yang ketiga ni tak boleh dibuat taharah. Sebab tu dikaitkan air tahir, musta'mal fi izalati fi raf'i hadas wa izalati najas, dan air Allah sallallahu alaihi air mutaghayyir taghayyuran fahishan, air yang berubah sebagai perubahan yang keji, bi mukhalid, dengan mukhalid. Itu kita kaitkan dengan mukhalid sebab nak buang, nak keluarkan mujawir. Kemudian air musta'mal iaitu air yang digunakan pada mengangkat hadas dan pada menghilangkan najis. Itu air musta'mal. Jadi air musta'mal ni air basuhan pertama. Air basuhan pertama muka kita yang wajib basuhan pertama ke ataupun pertama, kedua, ketiga wajib? Pertama wajib, kedua, ketiga sunat. Jadi basuhan yang pertama itulah air yang gugur daripada basuhan pertama tu, itu dikira sebagai air musta'mal. Air yang kedua, basuhan yang kedua dan basuhan yang ketiga itu bukan lagi musta'mal yang kita maksudkan ni. Kita panggil air musta'mal lah digunakan. Tapi boleh digunakan untuk berwuduk. Ni faham? Sama juga mandi wajib, air basuhan pertama tu. Air basuhan pertama. Lepas tu air mandi sunat musta'mal tak? Mandi sunat tak? Tak apa? Tak Sunat tak musta'mal. Dia tak ada mengangkat hadas. Air mandi sunat dia tak dikira sebagai musta'mal. Lepas tu pada menghilangkan najis tu pun ada syarat-syarat disebut sebagai ghusalah, ma'ul ghusalah. Itu pun ada syarat-syarat dia. Tak apalah, biar yang tu dulu. Tak ada dalam kitab, cuma kita sebut secara ijmal, secara ringkas. Yang ketiga air najis. Air najis ni pun kita bagi pada dua, qalil dengan kathir. Qalil dengan kathir. Jadi air yang sedikit bila kena najis, apa maksud air sedikit? Air yang kurang daripada 2 kolah. Air yang banyak, air yang sampai 2 kolah dan lebih. Jadi air yang sedikit semata-mata kena najis, maka air itu jadi mutanajis. Tu air yang sedikit lah. Dalam mazhab kita Syafi'i ni, bab air agak ni sikit. Mazhab Maliki mudah. Mazhab Maliki mudah. Jadi mazhab Syafi'i, air yang sedikit, air yang kurang daripada 2 kolah. Jadi terkena najis walaupun sedikit, walaupun tak berubah, maka air itu jadi mutanajis. Adapun air yang banyak, air yang sampai 2 kolah dan lebih, kalau kena najis dia tidak akan dihukumkan mutanajis sehinggalah berubah satu daripada 3 sifat, bau, warna dan bau atau warna atau rasa. Dalam matan Safinah sebut apa? Ingat tak? Meh. Meh apa lah? Al-ma'u qalilun wa katsir. Dan air ada 2. Qalil wa katsir, sedikit dan banyak. Fal qalilu ma dunal kullatain. Air yang sedikit, air yang kurang daripada 2 kolah. Wal katsiru kullatani fa aksar. Air yang banyak, air yang sampai 2 kolah dan lebih. Lepas tu al-qalilu yatanajjasu bi wuqu'in najasati fihi. Air yang sedikit, air dia jadi najis disebabkan jatuh najis padanya. Semata-mata jatuh najis jadi mutanajis. Wal kasiru la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Jadi air yang banyak dia tidak akan jadi najis kecuali apabila berubah bau atau warna ataupun rasa. Habis bab air. Kita masuk kepada furudul wudu. Dia terus masuk kepada maqasid at-taharah. Jadi wudu daripada maqasid taharah yang pertama. Jadi dalam bab wudu
dalam bab wudu ada beberapa perbicaraan ataupun mahawir, perbincangan yang dibincangkan dalam bab ni. Antaranya hakikatul wudu. Hakikatul wudu. Yang pertama, maksudnya apa? Hakikatul wudu maknanya takrif wudu pada lughah dan juga pada istilah. Yang kedua, syurutul wudu. Syarat-syarat wudu. Dan yang ketiga, arkanul wudu ataupun furudul wudu. Fardu-fardu wudu. Lepas tu sunanul wudu, sunat-sunat wudu, makruhatul wudu. Dan yang keenam, nawaqidul wudu. Nawaqidul wudu. Dan boleh tambah satu lagi, apa yang haram dilakukan bila seorang tu tidak berwudu. 7. Maksudnya perbincangan dia dalam bab wudu ni kita tahu tajuk-tajuk besar dia tu lah. Cuma kita akan bahaskan apa yang ada dalam ni lah, apa yang dalam kitab. Dalam kitab ni disebut furudul wudu dengan nawaqidul wudu dan juga ma yahrumu bil hadas. Jadi dia bahaskan 3 daripada 7 perkara yang kita sebut tadi. Itu penting jugalah, nak mana kita tahu tajuk-tajuk besar dia. Perbahasan-perbahasan yang akan dibahaskan dalam babul wudu. Jadi al-wudu pada lughah dengan mana ismun li ghasli ba'dil a'dha. Wudu pada lughah dengan mana nama bagi basuhan sebahagian anggota. Maknanya basuhan sebahagian anggota pada lughah dinamakan wudu. Ana basuh tangan, pada lughah dinamakan wudu. Dalam bahasa Arab dinamakan wudu. Ana basuh kaki, pada lughah dinamakan wudu. Sama ada niat ataupun tidak ada niat, dinamakan wudu. Itu pada lughah. Ismun li ghasli ba'di al-a'dha. Nama bagi basuhan beberapa ni sebahagian anggota. Ana basuh kepala pun dinamakan wudu pada lughah. Tapi pada syarak ghalibnya dia akan lebih khusus. Pada ghalib biasaannya dia akan lebih khusus daripada makna lughah. Jadi makna pada syarak wudu ismun li ghasli a'dha'in makhsusatin bi niyatin makhsusah. Nama bagi basuhan anggota yang tertentu dengan niat yang tertentu. Nama bagi basuhan beberapa anggota yang tertentu dengan niat yang tertentu. Apa yang dimaksudkan dengan anggota yang tertentu? Yang dimaksudkan dengan anggota yang tertentu tu 4. Muka, tangan, kepala dan kaki. 4 itulah yang mana disebut dalam Quran tu. Kan, ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi keempat-empat anggota tu disebut dalam Al-Quran. Jadi ini dalam 4 ini yang dimaksud dengan a'dha makhsusah. Ismun li ghasli a'dha'in makhsusatin bi niyatin makhsusah. Takrif dia. Takrif wudu. Takrif ni penting. Hafallah takrif. Nak hafal antara yang terbaik juga untuk dihafal kalau nak hafal lah. Selain daripada zubat. Hafal Yaqut Nafis. Hafal Yaqut Nafis. Yaqut Nafis setiap bab dia akan datangkan takrif dulu. Taharah, apa takrif taharah? Lughatan istilahan. Dia masuk bab wudu, dia akan takrifkan dulu apa wudu, lughatan istilahan. Bab najasah, apa lughatan istilahan. Dia masuk bab tayamum, apa lughatan istilahan. Masuk bab haid, apa lughatan istilahan. Itu dia akan bahaskan dulu. Lepas tu boleh masuk satu-satu. Masuklah bab solat, lepas tu bab muamalat. Semua tu dia akan bagi takrif. Nak pakai zubat pun boleh juga. Kan? Untuk permulaan apa Safinah dulu kah? Nailur Raja' tu. Tahu Nailur Raja' syarah bagi Safinah tu kan? Apa ni orang yang pengarang yang menulis Nailur Raja' tu. Macam mana berbelik pula. Pengarang Yaqut Nafis adalah pengarang Nailur Raja'. Pengarang orang yang sama lah. Orang yang sama.
Kat mana ni? Cakap siapa ni? Ta'rif ya. Okey. Okey, ta'rif pada syarak. Ismun li ghasli a'dha'in makhsusatin bi niyatin makhsusah. Jadi nama bagi basuhan beberapa anggota yang tertentu dengan niat yang tertentu. Dengan niat yang tertentu. Sebagian ulama ditambah ala wajhin makhsusah. Dia nak masukkan tertib dalam tu. Dia masukkan tertib. Ala wajhin makhsusah. Tu maksudnya merujuk kepada tertib. Jadi basuhan beberapa anggota yang tertentu, iaitu 4 anggota tadi, dengan niat yang tertentu, maka itu dinamakan sebagai wuduk pada syarak. Jadi kalau kita basuh keempat-empat anggota ni tanpa niat, maka tidak dinamakan wuduk pada syarak. Ataupun kita niat saja tapi tak basuh pun sama juga, tak dinamakan wuduk pada syarak. Dia mesti ada basuh keempat-empat anggota tu dengan niat, maka dinamakan wuduk pada syarak. Itu hakikatul wuduk. Ini makna wuduk pada lughah dan juga pada istilah. Jadi kita masuk dalam yang kedua, perbahasan yang kedua, furudul wuduk. Jadi furudul wuduk sittatun. Dalam mazhab kita Syafi'i, fardu wuduk ada 6. Ada 6. 4 diambil daripada Al-Quran. Tadilah yang kita sebut tadi, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Dan 2 lagi daripada hadis Nabi SAW. Bahkan tertib ada isyarat daripada Al-Quran. Jadi furudul wudu'i sittatun. Fardu wudu' 6 perkara. Yang pertama, an-niyatu inda ghuslil wajhi. Niat ketika membasuh wajah. Baik. Niat pun ada perbahasan dia. Ada 7 perkara yang berkaitan dengan niat. Yang dihimpunkan di dalam satu bait. Disebut haqiqatun hukmun mahallun wa zaman, kaifiyatun wa syartun wa maksudun hasan. Ada 7 perkara. Yang pertama, haqiqatun niyah. Apa makna niat pada lughah dan juga pada istilah? Haqiqatun hukmun, apa hukum niat? Mahallun, di mana tempat niat? Zaman, bila waktu niat? Lepas tu kaifiyatun, cara niat. Syartun, syarat niat. Lepas tu maksud daripada niat. Kita akan masuk satu-satu. Kita akan masuk satu-satu li'annahu muhim. Nanti kita kalau masuk bab mandi ke pun sama juga, bab niat perbicaraan dia pasal itu. Masuk bab solat, perbicaraan niat dia berkaitan dengan benda ni juga. Cuma cara dia berbeza. Okey, niat ada 7 perkara yang berkaitan dengan niat. Yang pertama sekali, haqiqatun niyah. Hakikat niat. Jadi niat pada lughah dengan makna mutlaqul qasdi, semata-mata qasad. Semata-mata qasad tu dinamakan niat pada lughah. Adapun pada syarak, qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lih. Kita qasadkan sesuatu berserta buat sesuatu tersebut. Kita qasadkan nak buat sesuatu berserta kita buat sesuatu tersebut. Jadi kalau qasad saja tapi tak buat, di sisi syarak tak dinamakan niat. Dia mestilah kita qasad dan buat. Ana nak wuduk, jadi ana qasad nak wuduk dan ana basuh muka. Jadi di situ ada qasad dan ada perbuatan. Itu dinamakan niat. Itu yang pertama, haqiqatu an-niyah. Haqiqatun hukmun, apa hukum niat? Al-wujubu ghaliban. Ghalibnya wajib, cuma terkadang sunat. Contoh terkadang sunat apa? Fuqaha bagi contoh dalam kitab. Contohnya niat wuduk niat mandi jenazah. Mandikan mayat wajib, tapi niat untuk mandi itu sunat. Faham? Dia wajib tapi niat dia sunat. Ada benda yang sunat tapi niat dia wajib. Kita wudukkan mayat sunat, tapi kalau kita nak wudukkan wajib kita niat. Ni faham? Belik. Anda tahu apa panah? Kalau nak minum boleh ambil air.
Bismillah. Bismillah. Kalau nak minum lah, kalau nak minum boleh ambil ayat kat bawah. Ataupun nak buat kat bawah sejuk sikit. Tak tahu ikut apa. Nak tahu panas memang dia. Dia pun ni tahu Alu Sudan. Apa? Apa mau? Sejam kan? Sekurang-kurangnya bayar mobil hadah atau munti. Nak minum ke apa? Boleh insya-Allah. Nah. Okey. Okey, dia ada 7 perkara yang berkaitan dengan niat. Yang pertama haqiqatun niyah. Haqiqatun hukmun, hukum niat. Ni pun dah al-wujubu ghaliban terkadang sunat. Qad takunu sunnatan. Dan yang ketiga haqiqatun hukmun mahallun. Di mana tempat niat? Mana tempat niat? Al-qalb. Tempat niat hati. Cuma yustahabbu talaffuzu bin niyah. Apa ni digalakkan untuk dalam mazhab kita Syafi'i untuk kita talaffuz bertalaffuz, berlafaz dengan niat. Berlafaz dengan niat. Cuma bukan jaharkan, cukup kita lafazkan dengan niat kita dengar. Bukan sampai kita mengganggu orang di sebelah. Dia berbeza dengan talaffuz bin niyah dengan kita jahru bin niyah. Kita jaharkan niat kita tu. Apa yang kita nak niat. Jadi mahallun niyah al-qalb. Kalau orang tu berlafaz tapi tak niat di hati, tak dikira. Yang dikira di hati. Hatta kalau dia lafazkan salah, tapi yang di hati betul, tetap yang dikira apa yang di hati. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman. Zamanun niyah bila? Inda awalil ibadah. Ini di awal, ketika awal ibadat. Jadi awal ibadat itulah tempat kita niat. Jadi kalau wuduk, awal ibadat dia basuh muka. Jadi waktu basuh muka tu kita niat. Kalau tayamum, tayamum. Dan nak niat bila? Sebelum berlebuh. Amirul. Sebelum nak angkat. Bila masa tepuk. Masa tepuk. Itu awal sekali. Naqlut turab. Waktu tu kita niat. Waktu naqlut turab tu kita niat. Dan kita istidamah niat tu sampailah sapu muka. Tu waktu tayamum. Waktu mandi, waktu basuh ni waktu basuh jasad lah. Mana-mana pun sebab jasad ni satu anggotanya. Tak wajib tak macam wuduk. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun niyah. Cara niat takhtalifu bi ikhtilafil manwi. Yani berbeza dengan sebab berbezanya apa yang diniatkan. Solat, niat cara solat. Wuduk, niat cara wuduk. Mandi, niat cara mandi. Tayamum, niat cara tayamum. Jadi berbeza ikut apa yang diniatkan. Itu kaifiyat takhtalif bi ikhtilafil manwi. Kemudian syurutun niyah. Syurutun niyah ada 5. Yang pertama Islam. Yang kedua tamyiz. Dan yang ketiga al-ilmu bil manwi. Dia ada pengetahuan tentang apa yang diniatkan. Yang ketiga al-jazmu, dia jazam dengan mana dia tidak taradud. Dia tidak taradud dalam niat dia. Nak keluar ke tak mau keluar, daripada solat contohnya, ataupun dia taradud dia ta'liqkan niat dia. Dia maknanya tak jazam. Dia wuduk tapi dia ta'liqkan wuduk dia ataupun solat dia dengan sesuatu yang lain. Atau dalam kitab sebut kalau dia kata insya-Allah di belakang, itu pun dikira ta'liq. Kalau dia masukkan ta'liq lah, kalau dia masukkan tabaruk mafi muskilah. Itu al-jazmu. Dan yang kelima adamul ityan bima yunafiha.
Yang ni dia tidak mendatangkan sesuatu yang menafikan niat. Contohnya riddah, murtad. Jadi murtad dia menafikan niat. Murtad menafikan niat, ataupun dia niat keluar daripada ibadat dia tu. Itu antara perkara-perkara yang menafikan niat. Haqiqatun, hukmun, mahallun wa zaman, kaifiyatun wa syartun wa maksudun hasan. Last sekali maksud niat. Apa maksud niat? Maksud niat antaranya tamyiz maratibil ibadah. Nak membezakan martabat-martabat ibadat antara fardu dan sunat. Contohnya anda masuk dalam masjid, sahabat Ana Azimi pun masuk dalam masjid. Tapi anda sembahyang fardu subuh 2 rakaat, dia sembahyang sunat. Dua-dua 2 rakaat. Tapi yang membezakan martabat tu niat. Dan juga nak membezakan adat dengan ibadat. Ana masuk masjid, Azimi pun masuk masjid. Ana niat iktikaf, Azimi tak niat iktikaf. Ana tidak, Azimi pun tidak. Dua-dua rupa sama. Tapi Ana dapat pahala, dia tak dapat pahala. Yang membezakan apa? Membezakan niat. Itu nak membezakan ibadat daripada adat. Itu 7 perkara yang berkait dengan niat. Yang pertama, an-niyatu inda ghusli al-wajhi. Yang kedua, ghuslul wajhi jami'ihi sya'ran ataupun sya'aran wa basharan illa batinal lihyatil kathifah wal aridainil kasifatain. Membasuh wajah kesemuanya. Membasuh wajah kesemuanya. Apa had wajah? Had wajah tulan min manabiti sya'ri ra'si, ghaliban tempat kebiasaan tumbuh rambut, sampailah az-zaqan, sampailah dia dagu. Sampai dagu. Dan lebar ardan minal uzunain ilal uzunain, ataupun ma bainal uzunain, apa kawasan di antara dua telinga. Jadi semua tu dia kena basuh, dan dia wajib basuh sajuzuk, sebahagian daripada muka dia, sebahagian daripada telinga dia, dan sebahagian daripada dia punya raqabah dia. Min bab ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Jadi kita nak tahakkukkan yang tempat tu dibasuh, maka kita lebihkan sikit. Wajib lebihkan sedikit. Dan bulu-bulu yang ada di muka wajib basuh. Semualah ada 20 jenis bulu di muka. Ada 20. Tuan-tuan boleh tengok dalam Nailur Raja. Ada 20 jenis bulu. Ini syarib, lepas tu anfaqah, lihyah, aridain, lepas tu ghamam, khaddain, dan nama-nama dia lah. Bulu-bulu tu semua wajib basuh. Bulu kat muka ni kita bagi pada 2. Bulu kat muka kita bagi pada 2. Yang pertama, janggut dan jambang. Yang kedua, selain janggut dan jambang. Selain janggut dan jambang, wajib basuh zahir batin. Sama ada janggut dia tebal, sama ada bulu-bulu ni tebal ataupun nipis. Janggut dan jambang ada tafsil. Sama ada nipis ataupun tebal. Kalau nipis, wajib basuh zahir dan batin. Kalau tebal, wajib basuh zahir sahaja. Lihat. Sekali lagi. Muka, bulu kat muka ni ada 20 ni, kita bagi pada 2. Satu janggut dan jambang. Satu anak panah janggut dan jambang. Satu anak panah lagi selain janggut dan jambang. Selain janggut dan jambang ni, wajib basuh zahir dan batin. Sama ada nipis ataupun tebal. Janggut dan jambang ada tafsil. Kita bagi pula pada 2. Buat 2 anak panah. Satu nipis, satu tebal. Kalau nipis, wajib basuh zahir dan batin. Kalau tebal, wajib basuh zahir sahaja. Batin tak wajib. Batin tak wajib. Di sinilah berhajat tahu apa dhabit kathafah dan apa dhabit khifah. Apa dhabit tebal, apa dhabit nipis. Dhabit tebal maknanya dhabit tebal apa, iaitu janggut
ataupun jambang yang tidak dilihat kulit, di belakang dia tu dalam majlis takhatub 3 hasta. Mudah kata 150 cm. 150 cm. Ana dengan Umay ni. Okey, sekarang contoh. Umay nampak tak kulit di belakang janggut Ana? Ataupun Ana nampak tak kulit di belakang janggut Umay? Kalau Ana boleh nampak, itu dinamakan khafif. Kalau Ana tak boleh nampak, itu dinamakan tebal. Dalam bahasa Arab dia ma la tura basyaratuhu fi majlis takhatub. Itu dinamakan kathif. Kalau ma tura basyaratuhu fi majlis takhatub, itu dinamakan sebagai khafif. Sebab tu dia istisna kat sini. Dia kata ghaslul wajhi jami'ihi sya'ran wa basharan. Basuh wajah kesemua sekali. Bulu-bulu dan kulit. Bulu-bulu dan kulit. Maksudnya semua bulu-bulu yang ada di muka ni wajib dia basuh juga. Kecuali ada dua benda yang diistisnakan daripada semua tadi. Lihyah, janggut, dan juga aridain. Jambang. Tapi dia sifatkan lihyah yang kasifah dan aridain al-kasifain. Maknanya lihyah, janggut yang tebal, dan juga jambang yang tebal. Dia dia sifatkan lihyah dan juga jambang tersebut. Sebab tu kesilapan orang perempuan yang berambut panjang ataupun orang lelaki yang rambut panjang. Dan dia simpan dia punya sideburn. Sebab sideburn tu masuk dalam kawasan muka, jadi dia simpan. Tak belakang ni, lepas tu baru dia basuh muka. Jadi ada kawasan yang sepatutnya dibasuh, tak dibasuh. Jadi wuduk dia tak sah. Bila wuduk tak sah, solat tak sah. Yang ketiga, fardu yang ketiga, ghuslul yadain ma'al mirfaqain. Membasuh kedua-dua tangan beserta siku. Kedua-dua siku. Wa ma 'alaiha, dan apa yang berada di atas tangan tu lah. Apa yang berada di atas tangan tu, hatta ma tahtal adhafir, sehingga kan apa yang di bawah kuku. Ini dalam bab wuduk dan dalam bab tayamum sampai ke siku. Sebenarnya pada lughah, tangan pada lughah min ru'usil asabi' ila al-katif. Itu tangan pada lughah. Daripada kepala jari ni sampailah bahu. Itu tangan pada lughah. Tapi syarak hadkan sampai siku. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Jadi waktu tu kita ambil yang syarak dah tetap. Sampai ke siku sahaja. Dan apa yang ada atas tangan ni, bulu-bulu yang ada atas tangan ni, ataupun ada kulit-kulit lebih ke, ada isi-isi lebih ke, maka wajib dia basuh. Dan kalau ada perkara yang menghalang, maka wajib dia hilangkan. Sehingga kan apa yang di bawah kuku. Kemudian mirfaq dia ikut dia punya mirfaq lah. Kalau mirfaq dia ni, dia punya siku dia ni duduk atas ni, kira sampai atas. Kalau siku dia bawah tu ialah mana iktibar dia punya. Yang dia ada, sama ada ke belakang ke depan ke. Yang keempat, mashu ba'dir ra'si, menyapu sebahagian kepala walaupun sehelai rambut. Ataupun dia tak ada rambut, dia sapu kepala dia. Menyapu sebahagian. Dalam mazhab kita sebahagian. Kita bawa ba dalam ayat tu lit tab'id, bukan lil ilsaq seperti mazhab lain, mazhab Maliki. Ba tu lit tab'id, cukup sebahagian kepala. Tapi bukanlah suruh kita buat, cuma kita nak bagi tahu kadar yang memada. Tapi sunatnya mashu jami'ir ra'si, basuh ke semua kepala untuk keluar daripada khilaf. Al-khuruj minal khilaf mustahab. Jadi khuruj minal khilaf, kita basuh semua kepala. Maknanya di sisi semua mazhab sah. Di sisi mazhab Hanafi sah, mazhab Hambali sah, mazhab Maliki pun sah. Kalau kita basuh sebahagian, tak. Setengah-setengah orang kan dia calik sikit ya. Jadi sah lah di sisi mazhab Syafi'i, tapi di sisi mazhab lain tak sah. Mashu ba'dir ra'si, menyapu sebahagian kepala. Dan beza sikit sapu dengan basuh. Basuh mesti disyaratkan mengalir.
basuh disyaratkan mengalir. Tapi sapu tak. Sapu cukup wusulul balal, sampai dia punya basah tu. Kita tangan Nana ni sekarang ni ada air kan, ada letak atas kepala. Ataupun ada kain, Nana letak atas kain, lepas tu kain tu basah, kena rambut, pun dah memadar dah. Wusulul balal. Itu beza sapu dengan basuh. Sebab tu tak memadar kalau kita mop najis. Sebab kita nak membasuh, bukan nak menyapu. Ada orang silap dia mop. Bila dia mop, memang tak ini menyebabkan lagi banyak tempat jadi najis. Sebab dia kena basuh. Ambil daripada lurah, ghaslu dengan mana sayalan. Al-ghaslu dengan mana as-sayalan, dengan mana mengalir. Yang kelima, ghaslu rijlaini ma'al ka'bain wa syuqukihima, membasuh kedua-dua kaki berserta kedua buku lali serta syukuk, pecah-pecah yang ada di kaki, kat tumit-tumit tu, pecah-pecah tu, semua tu wajib basuh, wajib kita sampaikan air. Apa yang menghalang air sampai, maka wajib dihilangkan. Kemudian al-tartibu hakadha. Kemudian yang keenam, tertib. Begini maknanya, niat basuh muka, tangan, rambut seperti mana yang disebutlah. Al-tartibu hakadha. Nawaqidul wudu. 1 2 3 4. Nawaqidul wudu iaitu perkara-perkara yang membatalkan wudu. Ada empat perkara. Dalam mazhab kita ada 4, tidak ada yang kelima. 4 ni ya. Baik, yang pertama sekali, al-khariju minal qubul wad dubur ala makan. Al-khuruj minal qubul ala makan. Ada dalam kitab lain dia tambah khurujul kharij. Faham? Nak iktibar batai itu adalah keluarnya sesuatu yang keluar. Faham? Jadi kalau contoh ada ulat, ada dud, dia keluar kepala, lepas tu dia masuk balik, batal tak? Batal sebab dah ada berlaku khurujul kharij. Keluar je sesuatu apa-apa pun, ala makan, apa pun batal wudu, walaupun dia tak munfasil, dia tak bercerai, dia masuk balik. Contohnya contoh orang tu, contoh tak pun elok sikit contoh orang tu berak kan, tak kerah, lepas tu lama sangat kawan nak pergi dah kat RNR, ketuk-ketuk ke contoh, lepas tu dia pun masukkan balik. Munfasil lah daripada dia, tak munfasil kan, pun batal wudu. Batal wudu. Al-madar alal khuruj. Pak pusing hukum tu yang batalkan ni iaitu khuruj, keluarnya apa yang keluar, apa-apa pun, kecuali daripada kubul dan juga dubur. Daripada kubul dan juga dubur, kecuali mani. Cuma musannif tak sebut sini, dia tak istisnakan. Biasanya ada sebut kan dalam Safinah, dia kata illal mani. Biasanya dalam kitab dia kata sebut illal mani. Wallahu a'lam, tak ingat. Yang nak ingat waktu ngaji dengan Syekh Muhammad, ihtimal musannif dia berjalan atas pandangan yang mengatakan keluar mani membatalkan wudu. Satu lagi ihtimal dia tak ingat dekat kitab al-ilmu fi sutur la fi sudur. Tak ingat. Anda ingat satu tu Biasanya Syekh Muhammad bagi 2. Jadi al-kharij minal qubul wad dubur ala makan. Sama ada yang keluar tu benda yang mu'tad, yang biasa keluar, air kencing, tai, bagian itu, ataupun yang tidak biasa keluar, darah, contohnya ulat, batu, batu karang keluar batu contohnya, pun batal wudu. Kristal batal wudu. Okay. Asani zawalul akli bidaumin aw ghairihi. Yang kedua, hilang akal. Yakni hilang tamyiz. Zawalul akli ay zawalut tamyiz.
binaumin aw ghairi. Kenapa kita tafsirkan hilang akal tu dengan hilang tamyiz? Sebab orang tidak akal dia tak hilang. Orang tidak akal dia tak hilang. Akal hilang ni hanya akan berlaku dengan gila. Faham? Sebab tu kita tafsirkan zawalul aqli dengan zawalul tamyiz. Sebab zawal tamyiz ni yang hilang dengan sebab tidak dan juga selain daripada tidak. Jadi hilang tamyiz, sifat tamyiz dengan sebab naum ataupun selain daripada naum. Kecuali nauma qa'idin mumakkidin maq'adahu minal ard. Kecuali tidur orang yang duduk yang tetap papan punggung dia di atas bumi ataupun di tempat duduk dia lah. Dia duduk atas apa pun ikutlah macam Ana sekarang ni kan. Okey, sekarang ni tetap papan punggung dengan tempat duduk. Maksud apa ni tamkin, maksudnya tidak ada tajafin. Ini antara punggung dan juga tempat duduk tidak ada tajafin. Apa? Tabaud. Ada ruang. Kita ada ruang. Setengah kitab dia sebut orang tu tak terlampau kurus. Orang tu tak terlampau kurus. Kalau dia terlampau kurus tulang, sebab dia bila orang dia terlampau kurus dia tak menahan. Dia tak menahan wasallallahu alaihi wasallam angin tu daripada keluar. Lepas ni tapi janganlah aku kurus. Aku tidak mau batal. Tak, dia kenal diri dia. Maknanya orang yang kurus tu dia kurus sekira-kira angin keluar dia tak orang kata apa, dia tak tertahan lah, maknanya boleh keluar macam tu je. Macam kita bila kita contoh duduk ada angin nak keluar, jadi disebabkan kita duduk tu maka dia tertahan. Jadi zawalul akli binaumin aw ghairihi illa nauma qa'ini wa kinin maq'adahu minal ard. Yang ketiga, talaki basyaratai dzakarin wa unsa ajnabiyyaini balagha hadd syahwah. Yang ketiga bersentuhan dua kulit. Bersentuhan dua kulit. Maka bila sebut dua kulit maka terkeluar bukan kulit. Jadi kalau tersentuh rambut, dua kulit laki-laki dan perempuan. Kulit laki-laki dan kulit perempuan. Jadi kalau kulit laki dengan rambut, bukan kulit dengan kulit. Kulit dengan gigi, bukan kulit. Kulit dengan tulang, kan? Pun sama juga bukan kulit dengan kulit. Jadi itu tak batal. Kulit dengan kuku, bukan kulit dengan kulit, tak batal juga. Yang batal kulit dengan kulit, laki-laki dan perempuan yang ajnabi. Yang ajnabi. Maksud ajnabi maknanya bukan mahram. Bukan mahram. Kalau mahram tak batal. Mahram apa? Apa? Apaan? Meh apa meh? Meh. Dia mahram sama ada disebabkan nasab ataupun disebabkan rodok ataupun disebabkan musaharah. Jadi mahram disebabkan nasab ada 7. Disebabkan rodok pun ada 7. Disebabkan musaharah ada 4. Semua sekali 18. Semua sekali 18. Sebut dalam ayat tu hurimat alaikum ummahatukum tu. Talaqi basyaratai dzakarin wa unsa, bertemu dua kulit laki-laki dan perempuan yang ajnabiyain. Yang ajnabi kedua-duanya, laki-laki dan perempuan tu, yang mana laki-laki dan perempuan tu kedua-duanya sampai kepada had syahwah. Apa maksud sampai kepada had syahwah? Nak batalnya wuduk ni, persentuhan laki-laki dan perempuan, dia tak syarat pun laki-laki dan perempuan tadi baligh. Dia tak syarat. Dia cukup dia sampai kepada had syahwah. Apa maksud had syahwah? Maknanya perempuan tu sampai kepada satu keadaan yang mana kalau laki yang normal, tabiat dia elok, tak rosak, dia tengok orang perempuan tu, dia ada keinginan kepada perempuan tu. Perempuan tu tubuh dia pun dah bentuk elok dah. Jadi bila orang yang normal tengok tabiat dia elok,
tengok dia suka, dia ada keinginan. Begitu juga laki. Laki dia dah sampai satu tahap, satu tempoh umur. Kalau perempuan yang tabiat dia elok, normal, tak penyakit macam zaman sekarang ni, dia tengok orang lelaki ni, maka dia ada keinginan pada lelaki tersebut. Itu dimaksudkan balagha hadda syahwah. Dia tak syarat baligh. Sebab tu kalau perempuan dah sampai kepada umur baligh, maka berjaga-jagalah. Contoh umur baligh berapa? Imkan dia datang haid 9 tahun. Kan? Imkan datang haid 9 tahun. Dan lelaki pun sama juga, maknanya kalau dia keluar mani umur 9 tahun dah dikira baligh. Jadi situ ada waktu imkan tu. Jadi di situ kena jaga-jagalah. Sebab kadang-kadang kita baik dengan sepupu, kan? Kadang-kadang terbawa sampai besar. Yang keempat, massu qubulil adami au duburihi bi batnil kaffi awil asabi'. Yang keempat, menyentuh kubul anak Adam. Menyentuh kubul anak Adam atau dubur anak Adam. Jadi bila sebut anak Adam, maka terkeluar selain daripada anak Adam. Tengok ada, sini tak ada himar. Ada kuda ke apa ke, dia sentuh kemaluan kuda. Ataupun kemaluan yang lain lah, bukan selain daripada manusia. Maka sentuhan tersebut tidak membatalkan wuduk. Dia sembelih lembu, ataupun dia tengah duk lapar tu sampai kat punggung dia. Jadi dia sentuh. Dia punya dubur. Pun sama juga tak membatalkan wuduk, sebab dia bukan adami. Jadi bila sebut adami, manusia, maka tak kira sama ada budak-budak ataupun orang besar. Jadi kalau basuh anak, orang setengah basuh anak, dia pegang kemaluan anak dia, batal wuduk. Anak saya, ya anak kamu, batal juga wuduk. Ada? Massu qubulil adami au duburihi, tapi sentuh tu dengan bibatnil kaffi awil asabi', dengan batin tapak tangan dan juga batin jari. Ulama kata macam mana? Iaitu dengan meletakkan tangan kanan, tapak tangan kanan di buat macam ni, tangan kanan atas tangan kiri. Okey, tempat mana yang tak nampak dengan tertekan sikit, ma'atahamul yasir. Jadi tempat mana yang tak nampak, tempat itulah kalau kita sentuh kemaluan, kubul ataupun dubur, batal wuduk. Jadi tempat yang nampak, tepi-tepi ni, atas, sentuh tak batal wuduk. Yang ni buat macam ni pula sekali lagi. Setengahnya kata macam tu lah. Itu kawasan yang kalau kita sentuh batal wuduk. Massu qubulil adami au duburihi bi batnil kaffi awil asabi'. Wallahu a'lam. Cukup dalam tiru. Penatan ma yahrumu bil hadas. Subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw